Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti An Yasmin binti Syamsul Amri. Saya dari SMK Said Muhammad Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam ukhuwah fil Islam kepada yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Sempena Hari Puteri secara maya, marilah kita menghayati program Da'i Cilik dengan berkongsi pengkisahan Rasul Ulul Azmi agar dijadikan tauladan dalam kehidupan kita seharian. Tahukah anda terdapat 5 Rasul yang terpilih sebagai Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, apakah itu Ulul Azmi? Ulul Azmi bermaksud Rasul pilihan yang memiliki sifat istimewa kerana keteguhan hati, ketabahan serta kegigihan yang luar biasa. Sebagai contoh, gigih dalam berjuang dan memiliki nilai kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam menyampaikan seruan dan dakwah mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Rasul Ulul Azmi yang menjadi pilihan saya ialah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Apakah keistimewaan baginda sehingga baginda dipilih oleh Allah sebagai Rasul Ulul Azmi? Sebelum kita meneruskan kisah ketabahan baginda, marilah kita mengingati kembali siapakah baginda. Baginda ialah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Baginda SAW diperkirakan hidup pada tahun 571 Masihi hingga 632 Masihi dan diangkat menjadi Nabi pada tahun 610 Masihi. Baginda SAW ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Baginda tinggal di Mekah dan di Madinah. Baginda telah wafat di Madinah serta meninggalkan 7 orang anak. Nama baginda SAW disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Antara keistimewaan baginda ialah pertama, baginda diberi jolokan Ulul Azmi kerana sejak kecil sehinggalah dewasa, baginda mengalami masa-masa yang sulit. Pada usia 6 tahun, baginda sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa pula, baginda harus membantu meringankan beban bapa saudara baginda yang merawat baginda sejak kecil. Kedua, penentangan terberat yang dihadapi baginda adalah apabila baginda diangkat menjadi seorang Rasul. Penentangan bukan sahaja dari orang lain, malah dari Abu Lahab, iaitu bapa saudara baginda sendiri. Rasulullah SAW juga turut menderita tatkala Bani Hashim diboikot di sebuah lembah kerana baginda. Dan masih banyak lagi kesabaran dan masa sulit yang dihadapi baginda dari baginda lahir sehinggalah baginda wafat. Ketiga, kisah dakwah Rasulullah SAW terhadap para pemimpin Taif yang menolak dakwah baginda secara terus terang dan menghina baginda. Akan tetapi baginda tetap bersabar dan tidak berputus asa. Malah baginda berkata kepada mereka, "Jika kamu telah melakukan apa yang kamu mahu melakukan, diamlah sekadar itu sahaja. Janganlah kamu lakukan lebih dari itu terhadapku." Dengan penuh sombong mereka berkata, "Keluarlah dari negeri kami." Lalu mereka pun mengumpul dan menyuruh seluruh hamba abdi dan orang-orang bodoh menggerumun Nabi, dan mereka merejam urat betis Nabi sehingga kedua kasutnya dibasahi darah. Zaid bin Harithah cuba melindungi baginda, akan tetapi kepalanya juga berdarah akibat terkena lontaran batu. Ini menunjukkan betapa hebatnya baginda dan sesuailah dengan gelaran Ulul Azmi. Kini terbukti sudah kehebatan baginda dalam perjuangan dakwah menegakkan kebenaran. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah pun menang dalam perjuangan baginda. Pada hari ini, kita boleh lihat Islam di mana-mana sahaja. Jadi dengan itu, janganlah kita lenyapkan Islam dari muka bumi ini. Hidupkanlah ajaran baginda supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Tanamlah sifat sabar dalam diri. Jadilah orang yang teguh hati seperti keteguhan hati para Rasul Ulul Azmi. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil. Shadaqallahul azim. Dengan ini, kesimpulannya, kita sebagai pelajar harus mengambil iktibar dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita.
Kita hendaklah tabah menghadapi ujian COVID-19 yang menghalang kita untuk belajar seperti dahulu. Namun kita hendaklah gigih dalam menerokai teknik pembelajaran untuk memastikan kita tidak ketinggalan dalam belajar. Kita hendaklah sabar dengan masalah yang dihadapi kita untuk menjamin masa depan kita cemerlang. Sebagaimana Rasulullah SAW tabah dan sabar menghadapi ujian untuk Islam bersinar pada hari ini. Sekian, saya sudahi syarahan saya dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekan sehari, beli suasana Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain masa bersua lagi. Dengan ini izinkan saya mengundur diri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.